Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Encik Muhammad Yusof. Selamat datang. Waalaikumsalam Doktor. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Selamat datang. Kita baru ada berapa orang ni? 4 orang Selamat datang Dr. Suria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Puan Rosyada. Okay, Alhamdulillah. Okay. Kita baru ada berapa orang ni? 3, 4 5. Dah masuk 5 dah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Bertemu lagi kita malam ni. Alhamdulillah pada malam yang ke-22 Ramadan. Betul. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni pada malam ke-22 Ramadan. Pada kelas pengajian kita yang ke-26. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Lia. Okay, Alhamdulillah. Okay, pada malam ni sempena kelas pengajian kita yang ke-26 pada malam 22 Ramadan, kita akan kembali menyambung bacaan kita. Kita akan kembali menyambung topik perbincangan kita, helaian bacaan kita pada muka surat 19 Iqra 4. Okey. Semalam kita dah membunyikan ada berapa huruf ta, sa, ha, kho, za, ro, zai dengan sin. Okey, ada 8 huruf semalam. 8. Betul. Semalam kita dah pun sama-sama. Waalaikumsalam Tuan Ruzi Hadi. Okey, dari Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Okey, bertemu lagi. Waalaikumsalam Tuan Hams. Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam ni. Alhamdulillah. Okey. So, Alhamdulillah malam semalam kita telah pun sama-sama membaca dan membunyikan 8 huruf. Huruf ta, sa, ha, ho, za, ro, zai dengan sin. Ada 8 huruf semuanya. Kita sama-sama dah membunyikan 8 huruf hijaiyah yang berbaris sukun. Okey, yang berbaris sukun, yang berbaris mati. Semalam kita dah bincang kesalahan-kesalahan. Setiap huruf tu ada 2 ke 3 kesalahan yang biasa berlaku. Bagi setiap huruf semalam kita dah sama-sama bincang, sama-sama kita dah baca, sama-sama kita dah bunyikan 8 huruf hijaiyah yang berbaris sukun. Okey, yang berbaris sukun, yang berbaris mati. So, setiap huruf ada sekurang-kurangnya 2 ke 3. Ada 2, ada 3 kesalahan bagi setiap huruf yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan daripada orang kita lah. Okey, kebanyakan daripada orang kita disebabkan oleh kerana lidah kita, lidah Melayu kita kan. Kerana ada huruf-huruf yang tidak wujud bunyi dan sebutannya dalam bahasa kita. Sebab tu berlaku kesalahan. Satu, yang keduanya disebabkan oleh kerana huruf-huruf hijaiyah Al-Quran dia punya hak dia selain daripada makhraj dia, dia ada hak dia yang kedua. Itu hak dia. Apa hak Al-Quran? Ialah membaca dengan memberikan hak huruf, iaitu sifat-sifat huruf. Ada huruf yang kita dah bincang semalam kan, ada huruf yang tahan suara, tahan nafas dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Okey, selamat datang Syirah. Sekali dengan Tuan Haji Okey. Selamat datang Tuan Haji. Okey.
So, semalam kita dah bincang ada 2 ke 3 kesalahan yang biasanya berlaku dalam sebutan huruf-huruf hijaiyah apabila ianya berbaris mati ataupun berbaris sukun. So, semalam kita dah bincang kesalahan yang biasa dilakukan dan juga kaedah menyebut huruf-huruf hijaiyah bila dia berbaris mati dengan kaedah yang betul dan tepat, insya-Allah. Okey. So, apa yang kita perlu buat tindakan kita ialah kita kena praktis macam yang saya selalu sebut dan kita kena praktiskan dalam bentuk huruf. Kita ambil satu huruf A contohnya dengan satu huruf sakinah. A dengan ta mati contoh macam kita sebut semalam. At, lepas tu bat, tat. Untuk kita praktis. Kemudian bila kita rasa dah okey, kita rasa dah lancar, dah okey, sifat huruf dah cantik, makhraj dah cantik, baru kita praktis menyebut huruf mati tu dalam satu-satu perkataan ataupun satu-satu kalimah. Bila kita rasa dah okey, dah confident, dah cantik, barulah kita sebut dalam satu ayat yang penuh, ayat yang panjang. Macam tu, untuk praktis. Untuk latihan kita, orang kata latihan kita nak asah balik sebutan makhraj kita tu. Okey, Waalaikumsalam Puan Umi, selamat datang. Selamat datang Puan Umi. Kita ada 2 orang sahabat kita dari Sabah, Puan Umi, Tuan Hams. Sahabat kita dari Kuala Terengganu. Biasanya ada 2 orang juga. Malam ni baru sampai seorang baru, Tuan Ruzi Hadi. Seorang lagi sahabat kita belum lagi, mungkin ada urusan kot. Okey. Okey, so hari ni kita akan sambung kembali bacaan kita di muka surat 19. Kita akan membunyikan, kita akan membaca dan membunyikan sebahagian lagi huruf-huruf hijaiyah. Okey. So sama juga macam semalam kaedahnya. Kita akan sama-sama tengok, perhatikan kesalahan bacaan yang biasa dilakukan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita menghindari, kita elakkan daripada mengulangi kesilapan yang sama. Itu objektifnya. Kemudian kita tahu ini bacaan yang salah, so kita kena hati-hati supaya kita tidak lakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita akan praktis untuk melafazkan huruf hijaiyah yang berbaris sukun ini, yang berbaris mati ini, keluar daripada makhraj yang betul berserta dengan sifat huruf yang betul, insya-Allah. Okey, boleh Okey, sebelum tu boleh komen. Saya lupa nak tanya. Suara okey semua boleh sahabat-sahabat komen suara dan juga gambar di skrin. Gambar page muka surat 19 kita tu. Gambar pula. Inilah skrin kita muka surat 19 tu. Suara jelas, alhamdulillah. Okey. Jelas. Suara jelas. Okey, jelas tu apa? Gambar. Ni saya punya anak anda ni, anak sulung saya ni. Dah ada dalam nama saya belakang tu. Fadli Najmi asli tu. Ni anak turuna saya yang sulung ni. So tiap-tiap malam saya akan bergilir tarawih dengan dia lah. Bukan bergilir tarawih, bergilir jadi imam. Okey. Ada lapor waris kan, insya-Allah. Okey, jelas kedua-dua, alhamdulillah. Suara jelas, page pun jelas alhamdulillah. Okey, so kita terus hari ni kepada huruf yang berikutnya, iaitu huruf shin ataupun sya, huruf shin. Nama hurufnya ialah huruf shin. Okey. Pertama sekali kita akan tengok makhraj huruf shin. Okey, cara menyebut huruf shin apabila dia berbaris hidup, berbaris atas, bawah, depan. Kemudian kaedah melafazkannya bila dia berbaris mati. Okey. Okey, pertama sekali kita tengok makhraj huruf shin dulu. Okey. Huruf shin ataupun sya tadi adalah huruf lidah. Ini bayangkan ni kita punya lidah huruf lidah. Okey. Untuk menyebut huruf shin, bahagian lidah yang terlibat ialah bahagian tengah lidah. Okey. Suara jelas, alhamdulillah. Jelas Ustaz. Okey, semua jelas, alhamdulillah. Suara jelas, skrin tak nampak semua. Aduh, adalah tak nampak semua juga tak apa, nanti kita buka, kita adjust balik nampak. Kenapa ada yang nampak penuh, ada tak nampak penuh muskil juga tu Okey. Tak apa, kita teruskan dulu. Huruf shin adalah huruf lidah. Okey, huruf lidah. Daripada lidah kita keluarnya huruf-huruf daripada, ada huruf yang keluar daripada hujung lidah, ada huruf yang keluar makhrajnya daripada tengah lidah, ada huruf yang keluarnya daripada pangkal lidah. Okey. So bahagian lidah kita ada 3 bahagian yang mengeluarkan huruf. Huruf lidah ataupun makhraj al-lisan, lidah. Okey. Okey, huruf shin, balik pada huruf shin yang kita nak sebut ni. Huruf shin adalah huruf yang melibatkan kawasan tengah lidah. Okey, tengah lidah. So apabila kita menyebut huruf shin, tengah lidah kita akan naik ke arah langit tengah. Okey, ni bagian langit tengah dalam mulut kita. Okey. Masih ingat lagi tak masa kita sama-sama membunyikan huruf qalqalah? Ja, jim. Baju dah kotor, kotor baju dah. Ba, jim, dah, to dengan koh. Huruf jim, jin ni, ja. Masih ingat masa kita melafazkan huruf ja, ajma'in, tujzauna. Okey, ingat Cuba sebut. Aj.
Hujung ayat tak nampak. Okey, tak apa. Nanti bila kita balik ke page ni, saya cuba adjust sikit. Okey. Masa kita melafazkan huruf ja, jiju ataupun jim berbaris mati, berbaris sukun, tuj. Kawasan yang terlibat adalah kawasan tengah lidah juga. Cuma kawasan tengah lidah tu dia akan naik dan menekan pada langit tengah. Cuba perasan sebut. Ja. Rasa tak tengah lidah kita menyentuh langit? Sama-sama kita sebut Ja, ji, ju. Boleh rasa tak bahagian tengah lidah kita sebenarnya dia naik dan menekan langit, menekan bahagian langit tengah ni. Bahagian hujung lidah tak berfungsi, tak ada peranan, tak buat kerja. Pangkal lidah tak buat kerja, cuma bahagian tengah lidah sahaja yang bekerja mengeluarkan bunyi huruf jim. Ja tadi Cuba sama-sama sebut. Naik, ja. Rasa tengah lidah naik. Ja, ji, ju. Bila berbaris sukun, tuj, aj. Bila baris sukun pun sama je. Dia akan naik, tekan, lepas tuj, aj. Dan menghasilkan bunyi lantunan ataupun bunyi qalqalah. Bersifat qalqalah bila berbaris mati. Okey? Kita balik pada cerita pada kita huruf shin tadi. Huruf shin pun sama. Dia melibatkan bahagian tengah lidah. Cuma, dia naik tapi dia tidak menyentuh langit. Dia menghampiri. Maksudnya, ibaratnya, antara tengah lidah tu dengan langit kita ni, kalau huruf jim dia tekan. Okey? Kalau huruf jim, bila kita nak lafazkan huruf jim, ja, ji, ju, kawasan tengah lidah kita naik, menekan le langit, lepaskan. Boleh bayang boleh nampak Boleh dia tekan langit dan lepaskan. Ja, ji, ju. Tuj, tuj. Macam tu. Okey? Dia menyentuh, tekan dan sentuh. Dia ada tekanan sikit. Tengah lidah kita menekan langit atas. Ingat, semua huruf qalqalah, ba, jim, dal, ta dengan qaf, ada 5 semuanya. Semua huruf qalqalah adalah huruf yang menekan pada makhraj. So, huruf ja sama. Dia akan tekan ja, ji, ju, tuj. Okey? Okey, saya nak ceritakan dengan huruf shin sekarang ni yang kita nak baca sekarang. Huruf shin, dia juga huruf yang keluar daripada tengah lidah. Cuma bezanya dia tidak tekan. Dia menghampiri tengah langit. Dia menghampiri langit tengah. Tengah lidah dia naik menghampiri langit tengah. Tapi dia tak tekan macam huruf jin. Ibaratnya, ada sedikit ruang antara tengah lidah tu dengan langit. Nampak tak? Dia ada ruang sikit. So, bila kita lafazkan huruf shin, akan ada hembusan nafas yang keluar daripada sini. Sini ada hembusan nafas yang keluar. Bersemburan. Tu sifat tafashi tu. Kalau ja dia tekut rapat. Nampak Dia akan sentuh, tekan, lepas. Huruf ja. Sya dia menghampiri tapi dia tak touch. Dia dekat-dekat dah nak sentuh tapi dia ada ruang sikit. So ruang inilah adalah kawasan ruang hembusan nafas yang keluar. Daripada dalam kerongkong kita, dalam tekak kita akan keluar apabila kita menafaskan huruf sya. Sya, shi, shu. Okey, bila berbaris sukun, berbaris mati, dia akan masihkan bunyi sh, a, sya, ash. Boleh ash. Dia ada sifat bersemburan tu. Dia panggil, kalau dari segi istilah tajwidnya, dia panggil tafashi. Ada bunyi sh, ash. Okey. Nash. Sebab tengah lidah dia menghampiri langit tengah, tapi dia tak rapat, so ada ruang untuk udara tu keluar. Antara tengah lidah tu dengan langit tu. Dia akan ada hembusan nafas yang keluar kat situ. Shh, bersemburan, berhamburan. Okey? Boleh faham Okey, kita sambung. Bacaan kita di muka surat 19. Okey, saya zoomkan. Okey, Puan Syahda dengan Tuan Ham boleh komen lah. Okey tak? Dah nampak penuh semua ke? Yang lain semua okey tadi kan? Doktor okey, Puan Umi okey. Siapa lagi tadi? Anak saya pun kata okey. Syira okey Syira Tuan Ham dengan Puan Syahda boleh komen. Sahabat-sahabat yang lain boleh komen. Nampak skrin full penuh ke? Boleh nampak semua tulisan, nampak full screen. Saya cun. Okey. Memang cun. Tuan Ruzadi memang cun punya. Hari-hari exercise memang cun. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasih Tuan Ruzadi. Okey. Sahabat kita daripada KT kata okey, cantik. Yang lain okey. Puan Normawati. Boleh komen okey ke? Puan Normawati, saya nampak baru first time datang malam ni. Saya ucapkan selamat datang ke kelas pengajian kita. Okey.
Minta respon, nampak okey ke? Full ke? Page, nampak semua? Sebelum saya teruskan, kalau okey saya proceed. Kalau tak, saya nak kena adjust lagi. Nak zoom in ke zoom out ke, anjak ke kiri sikit. Okey. Okey, saya dah anjak ke kiri sikit. Okey ke? Ujung tak nampak. Ujung mana tu? Kiri. Ujung kiri dah kot Hanya Tuan Syahda dengan Puan Syahda dengan Tuan Ham saja kan yang tak nampak, yang lain semua okey Sahabat-sahabat yang lain semua okey. Saya pun muskil juga, kenapa ada yang setengah yang okey, ada yang tak okey Okey je. Okey, Cik Zulul Nasri, alhamdulillah. Okey, saya proceed Selamat datang Cik Zulul Saya rasa baru first time saya nampak Cik Zulul. Cik Zulul, Puan Normawati, saya nampak first time datang. Oh, nampak tak full. Oh, doktor okey pula. Muskil ni. Teruskan, dah okey. Okey Pak ada yang tak nampak full Oh, Cik Sufian, selamat datang. Okey. Majoriti okey ni, saya proceed Harap-harap Puan Syahda dengan Tuan Han okey. Puan Lia pun tak nampak juga Lagi sikit. Allah. Kiri sikit lagi. Okey, saya dah adjust sikit lagi ni. Okey Okey. Oh, Cik Yusof pun ada. Selamat datang Cik Yusof. Okey. Okey. Saya teruskan Okey, kita sambung. So, huruf Shin apabila dia berbaris hidup, baris atas, baris bawah, baris depan, kita bunyikan dia dengan bunyi sha, shi, shu. Okey, dah, alhamdulillah. Okey. So bila berbaris mati a dengan sha a sha, kita bunyikan dia ash. Dia ada bunyi semburan, hemburan tu. Sh, ash, ash. Okey, hati-hati yang ini biasanya antara kesilapan yang berlaku pada huruf Shin ada 2 ataupun 3 kesalahan yang biasa berlaku. Yang pertamanya, kadang-kadang ada di kalangan kita, mungkin bukan di kalangan kita dekat sini lah, maksudnya di kalangan kita, di kalangan orang kita. Okey, maksud saya di kalangan orang kita, sebab saya pelajar saya memang di kalangan orang kita je lah. Saya tak ada ngajar bangsa lain pun, memang bangsa kita kan. Okey. So saya highlight kesilapan dan juga kesalahan bacaan yang berlaku di kalangan lidah Melayu. Sebab kita punya lidah kita lidah Melayu kan. Sebab kita bukan lidah Arab. So saya highlight kesalahan untuk sahabat-sahabat yang baru first time datang lah ni. So saya akan highlightkan kesilapan dan juga kesalahan bacaan yang biasanya berlaku pada lidah bacaan orang Melayu kita. Supaya, kenapa saya nak highlight kesalahan yang biasa berlaku? Supaya kita boleh hindar dan elakkan kesalahan yang sama. Okey? Okey. Kesalahan yang pertama yang biasa berlaku ialah kita bunyikan shin mati dengan sama macam bunyi sin yang kita baca semalam. As. Itu memang totally salah. Sebab kita sudah menukar huruf daripada huruf shin kepada huruf sin. Okey, membaca dengan bunyi as. Memang ada. Walaupun tak banyak tapi ada. So saya sebutkan juga. Kesalahan yang pertama ialah membunyikan huruf shin mati dengan sama macam bunyi huruf sin. As. Itu huruf yang salah. Bacaan yang salah sebab kita sama sekali sudah menukar huruf shin kepada huruf sin. Okey, yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang biasa berlaku ialah sama juga macam kes huruf-huruf yang semalam. Ada juga yang tanpa perasan, tanpa sedar mengkol-kolahkan, melantungkan bunyi shin mati. Tatan. Nash. Bunyi sy. Nash. Okey, hati-hati Jangan lantunkan dia. Sebut dengan lepas je bunyi dan hemburkan nafas. Lepaskan nafas, lepaskan suara. Tak perlu mengeraskan bunyi shin mati tu. Bila kita keraskan bunyi dia, maka akan timbullah lantunan bunyi. Kita tekan. Dia tak perlu tekan pada makhraj. Kalau huruf jim, yang saya sebut tadi, makhraj yang sama, huruf jim kita tekan. Sebab tu dia akan menghasilkan lantunan bunyi. Dia ketat sikit. Shin dia tak ketat, bunyi dia longgar je. Lepaskan saja nafas dan suara kita. Slow. Flowkan dia. Lepaskan dia biar dia pergi. Bukan ash. Okey? Tu kesalahan yang kedua yang biasa berlaku. Kesalahan yang pertama, menukar huruf shin kepada huruf sin. As. Okey? Yang kedua, mengkol-kolahkan ataupun melanturkan bunyi shin. Nash.
Alam nashrah. Alam nashrah. Okey. Kadang-kadang berlaku spontan je. Tanpa kita perasan pun kadang-kadang. Okey. So hati-hati. Okey. Ini antara tempat yang kita perlu hati-hati supaya tak berlaku kesalahan. Kesalahan yang ketiga pula yang biasa berlaku pada huruf shin ialah tidak membunyikan bunyi, saya nak sebut dalam bahasa Melayu apa bunyi semburan tu. Bunyi sh tu. Itu adalah sifat khusus bagi huruf shin saja. Huruf shin saja yang ada sifat tu. Bila kita lafazkan dia, berbaris mati dia akan bunyi bersembur bunyi dia. Sh, ash, macam tu. Dalam istilah tajwid dipanggil dipanggil bersifat tafashi. Bersembur bunyi dia. Ash. Okey, jangan sama sekali kita baca macam ni. Ashta. Nashrah. Alam nashrah. Tak ada bunyi tafashi, tak ada sifat tafashi. Tak ada sifat bunyi sh, bersemburan tu tak ada. Itu kesalahan yang ketiga yang biasa berlaku. Boleh So ada 3 kesalahan yang biasa berlaku dalam bacaan huruf shin berbaris mati. Yang pertama, tukar dengan huruf shin, ash jadi as. Kemudian membuatkan bunyi lantunan qalqalah ash nashrah. Yang ketiga ialah tidak membunyikan sifat tafashi pada huruf shin, sifat bersemburan, berhamburan bunyinya, berhamburan nafas, berhamburan nafas bunyi menghasilkan bunyi sh, nash, ash. Okey. So kalau kita membacanya dengan contoh alam nashrah, alam nashrah. Okey, makhrajnya betul, sifat hurufnya salah. Sebab tak ada bunyi berhamburan, bersemburan tu tak ada. Nashrah. Bagi masa sikit biar bunyi bersembur tu. Nashrah. Okey, boleh Okey, kita sambung bacaan di muka surat 19. Okey, so semua dah nampak full page alhamdulillah. Bersifat bukan desiran. Kalau desiran, puan cadang desiran tu dia bunyi bunyi berdesir. Kalau dari segi istilah tajwid dipanggil sofir. Huruf yang berdesir cuma ada 3 saja. Semalam kita dah bunyikan huruf berdesir berapa semalam 2. Zai, az, iz, rizqan, azwajan. Okey, zai. Okey, huruf desir yang pertama. Okey, kita pergi ke muka surat sebelah. Flashback sikit Okey, ini zai mati. Huruf desir yang pertama, bunyi desiran dia macam lebah. Iz, rizqan, azwa, desiran dia macam bunyi lebah. Kasar sikit, bunyi macam lebah. Ini huruf desir yang kedua. Iaitu huruf sin. As, nasta'in, yuwas. Yang saya sebut dalam Fatihah, kita kena jaga Ada 3 huruf sin berbaris mati yang wajib didesirkan kerana ia merupakan sifat bagi huruf sin sakinah. Bismi, nasta, musta. Okey. 3 huruf. Ni baru 2. Satu lagi huruf sod yang kita akan baca kejap lagi. Okey. Huruf shin dia bukan desir, dia bersemburan bunyi dia. Tafashi. Huruf shin je satu-satunya huruf yang ada sifat tafashi ni. Bunyi sh, bunyi macam tu. Bunyi bersemburan, berhamburan bunyi nafas. Ash, nash. Boleh Okey, beza dia bukan bunyi desiran. Desiran tu dari segi istilah tajwid ni dia panggil sofir. Huruf zai, sin dengan sod. Tafashi ni hanya huruf shin sahaja. The only one. Satu-satunya huruf dalam Al-Quran yang bersifat bersembur. Sifat dia bersembur bunyinya, bersembur nafas bunyinya bila dia berbaris mati. Okey, kita sambung ashtatan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu laju. Ashtatan, tak sempat bunyi bersemburan tu. Bagi timing, bagi dia ruang sikit bunyikan dia. Bunyikan sifat huruf tu. Ashtatan. Okey, boleh boleh follow. Ashtatan. Okey, kita sambung. Alam nashrah laka. Okey, jelas pun cadang. Okey, alhamdulillah. Okey, sama-sama kalau nak follow, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, muslimin dan muslimat di rumah, kalau nak follow boleh sama-sama follow sama-sama follow saya. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Okey, boleh Okey, kita pergi pada huruf yang kedua. Huruf yang kedua adalah huruf sod. Okey, bila berbaris mati, berbaris hidup. So, si dengan su. Okey, kita ulang kaji sikit makhraj bagi sod. Kat mana makhraj bagi sod? Rumah dia. Huruf sod adalah huruf lidah juga. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Mana gigi bawah? Allah, saya nak tunjuk. Gigi yang bawah ni lah gigi bawah Saya tunjuk gigi atas. Gigi kita yang bawah ni. Macam mana nak tunjuk gigi bawah ni? Okey. Gigi kita yang bawah ni, bukan gigi atas Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Gigi kita yang bawah ni.
Okey, belakang. Okey. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Boleh Kemudian pangkal lidah kita naikkan dia, tinggikan dia. Macam itulah kedudukan lidah kita dalam mulut. Hujung lidah loweredkan ke bawah. Hujung lidah ni sentuh belakang gigi bawah. Katalah kuku saya ni gigi, sentuh belakang gigi bawah. Gigi kita yang bawah. Pangkal lidah kita jongkitkan macam tu, naik. Sebab apa? Sebab huruf sod ni dia bersifat meninggi dan bersifat gemuk. So. Bukan so pada bibir. Ada kadang setengah orang membaca dia so sampai moncong. Bukan tebal pada bibir, dia tebal pada lidah. Dia huruf lidah. Lidah yang bekerja mengeluarkan bunyi so itu, bukannya bibir. Sebab dia adalah huruf lisan, huruf lidah. Bahagian makhrajnya, hujung lidah sentuh belakang gigi. Pangkal lidah naikkan. Bunyi dia meninggi dan bunyi dia gemuk di dalam. So. Okey, tengok so, si, su. Tak perlu sampai so, si, su. Tak perlu sampai kita kembungkan pipi. Tak perlu sampai moncongkan mulut. Tak perlu. Okey. Hati-hati. Kita fokus bunyi keluar daripada hujung lidah. Okey. Kedudukan lidah kita macam ni lah. Pangkal lidah naikkan tinggi. Okey. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Belakang gigi bawah. Okey. Berbaris hidup. Atas, bawah, depan. So, si, su. So. Bukannya so. Bukannya so. Okey. Tengok bukannya so ataupun bukannya so. Okey, tapi so. Boleh beza boleh hasilkan bunyi ni. Boleh dapatkan perbezaan bunyi So, si, su. Bila berbaris mati, makhrajnya yang sama juga kat situ. Parking di tempat yang sama. So, bila so, lidah kita akan pergi ke situ, bawah lidah. Cuma sod bila dia berbaris mati, datang padanya sifat desiran. Sofil, sama macam zai, sama macam sin. Cuma sin desiran paling nipis. Bismi, nasta, musta. Okay, dalam surah Fatihah zai, azwa, rizqon. Desiran dia kasar sikit macam bunyi lebah. Sod desir juga, tapi desir dia gemuk, penuh sikit, meninggi. Okey, apa contoh Aus, yas, lau. Yas, nampak? Bunyi desir sikit, tapi desir dia kembung, tebal, meninggi. Yas, lau. Tas, la. Bukan nipis, tas. Okey, itu sin. Tas, dia tas. Tas, la, yas, lau, naha. Boleh So, masa kita membunyikan sod baris mati, yas, rasa hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Yas, pangkal lidah naik. Cuba kita praktis. Cuba sebut perlahan-lahan, slow-slow. Rasakan kedudukan lidah kita dalam mulut. Yas, pangkal lidah naik. Yas, la. Tas, la. Okey, boleh itu makhraj dia. Sifat dia ialah ada sifat desiran. Bila sod itu berbaris mati, desirannya lebih tebal, lebih gemuk bunyinya berbandingkan desiran bagi huruf sin. Okey, kita bunyikan bersama-sama. As, boleh? A dengan so, so. Bila baris mati, as. Okey, kadang-kadang ada juga yang membunyikan macam ni. Kerana nak menebalkan huruf sod itu, ada yang sampai bunyikan dia aus. Aus. Dah bunyi macam orang haus dah. Okey, tu hati-hati Ada juga yang membaca aus. AU dah. Aus. Bukan aus. Aus. Okey. Okey, itu biasa kesalahan yang berlaku. Dibunyikan dengan bunyi aus. Ada juga kesilapan yang biasa berlaku pada huruf so ni. Bila huruf so mati, huruf sebelumnya ditebalkan sama. Contoh, A dengan so menghasilkan bunyi os. Os dah jadi. Bukan A, so, as. Tapi bunyi dia os. Ini biasa berlaku. Contoh kita ambil perkataan di sebelah ni. Ya dengan so, yaslaunaha. Sekali so je yang tebal. Ya nipis Ya so. Yaslaunaha. Tapi biasa berlaku kesalahan yang pertama, ya ni bunyi macam YAU. Yaus. Nak tebalkan so, dia bunyi seolah-olah YAU ejaan je. Bunyi macam tu. Yauslaunaha. Salah. Yang kedua, biasa juga berlaku ialah huruf ya yang nipis ni terikut tebal sama macam sod. Menghasilkan bunyi yos. Hati-hati ramai yang baca macam ni. Yos, bukan ya. Hati-hati. Ya tu bunyinya nipis dan lembut saja. So je huruf ya itba' nama dia, sifat dia yang gemuk, buncit.
penuh. So yas, bukannya yos. Ramai yang membaca dengan yos launaha. Yos, ya tu terikut dengan sifat sod sama. Ini kesalahan yang sangat kerap berlaku, sangat banyak berlaku tanpa kita sedari, terutama sekali bila kita baca dalam ayat, bila tiba-tiba sod, huruf yang sebelumnya biasa mudah terikut tebal sama. Okey, so hati-hati. Ya, pastikan kita jaga ya, makhraj dan sifat ya, sod, makhraj dan sifat sod. Jangan terikut. Sebab dua huruf yang berbeza, dua makhraj yang berbeza, dua sifat yang berbeza. Okey, macam iklan Trivago pula saya rasa kan. Okey. Dua huruf yang berbeza. Lama dah tak tengok iklan Trivago Dua huruf yang berbeza, dua makhraj yang berbeza, dua sifat yang berbeza, dua bunyi yang berbeza. Okey. Okey, macam Trivago Ya so yas launaha. Saya ulang Ya so yas, bukannya yos tapi yas launaha. Okey, boleh follow semua Okey, kita sambung. Tas, bukannya tos. Okey. Bukannya tos. Ta tu dah jadi tebal dah. Baris atas dia tu dah bari macam bunyi baris huruf, bunyi macam huruf O dah. Tos lah. Tapi tas. Hati-hati Ta nipis saja. So yang tebal. Tas, bukannya tos. Okey, boleh Ini kesalahan yang sangat banyak berlaku. Tanpa kita sedari, tanpa kita perasan, tapi banyak common sangat berlaku kesalahan ni. Tos lah, hati-hati. Tas la naron hamiyatan. Saya ulang kalau nak follow, boleh sama-sama kita follow. Tas la naron hamiyatan. Okey, boleh Boleh follow semua Okey, alhamdulillah. Boleh komen sikit tak? Okey setakat ni okey. Kita ambil masa panjang sikit ni. Okey. Saya minta maaf mungkin kita ambil masa lewat sikit ni. Lewat sikit je. Okey. Okey, kita pergi pada huruf seterusnya. Setakat ni boleh Boleh komen Okey, boleh komen. Okey ke? Boleh follow. Kita baru masuk huruf kedua ni. Kita nak masuk pada huruf ketiga. Huruf ketiga ni lagi menarik. Okey. Okey ke semua? Jelas? Suara jelas? Page, gambar, semua jelas skrin? Boleh komen. Boleh bagi saya feedback di ruangan komen. Sebelum saya teruskan kepada huruf kita yang ketiga. Jelas Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang lain pun saya harap semua okey jelas Okey, kita pergi pada okey, jelas, alhamdulillah. Okey. Jalah. Puan Sarah Akilah. Selamat datang. First time saya nampak malam ni. Encik Muhammad Syarizan Solihin pun saya first time nampak Selamat datang. Ramai sahabat baru kita malam ni. Puan Normawati. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas feedback. Okey, alhamdulillah. Kita proceed pada huruf yang ketiga huruf ketiga ni menarik. Huruf dha. Okey, huruf dha. Okey, dha. Okey. Kita tengok sikit huruf dha, kita ulang kaji sikit. Ni sebenarnya topik kita ikut satu tapi kita ulang kaji sikit sebab ada kaitan dengan bacaan huruf dha berbaris mati Huruf dha adalah huruf lidah. Okey, bayangkan ni lidah lidah. Dalam kita ni lidah, ujung lidah. Saya tukar posisi tadi, saya buat macam ni Saya tukar posisi. Ujung lidah, tengah, pangkal Okey. Apabila kita nak melafazkan huruf dha, kita akan guna bahagian tepi lidah. Kiri ataupun kanan tak kisah. Kiri ataupun kanan tak kisah, bergantung pada keselesaan masing-masing. Saya selesa guna bahagian kanan lidah saya. Agaknya lah, mungkin orang kidal mungkin selesa belah kiri lidah lah. Mungkin, saya tak tahu, Allahu'alam. Tapi boleh guna bahagian kiri ataupun bahagian kanan, tepi lidah. Lidah kita yang panjang ni, dalam mulut kita ni kan, guna bahagian tepi. Dot ni special sebab dia melibatkan kawasan. Okey, Cik Usop, terima kasih. Terima kasih, Cik Usop. Okey. Dot ni special sebab dia adalah huruf yang paling panjang. Apa panjang? Makhraj dia. Kawasan sentuhan dia panjang. Huruf-huruf lain contohnya huruf lidah, biasanya ujung lidah, tengah, pangkal. Dia panjang daripada tepi, belakang ni tepi sampai depan. Kawasan sentuhan. Bagi menghasilkan bunyi huruf dha. Okey. So dia akan guna bahagian tepi lidah kanan ataupun kiri terpulang.
Okey, menyentuh geraham kita yang atas. Kita ada 4 geraham kan? Atas, kiri kanan, bawah, kiri kanan. Okey. Ni lidah kita, tepi lidah kita kiri ataupun kanan, terbalik. Kanan ataupun kiri, tak kisah. Mana yang sesuai, mana yang selesa. Akan menyentuh tepi geraham atas. Macam saya selesa belah kanan. So, lidah saya akan naik. Dia akan pergi ke kanan lah geraham. Dia akan menyentuh tepi geraham macam tu. Dia sentuh geraham tepi. Katalah ni geraham Contoh ni geraham, dia akan sentuh tepi geraham. Okey, boleh nampak bayang macam tu. Boleh jelas tak? Jelas tak? Okey. Kalau belah kiri lah, sentuh geraham kiri. Geraham kiri atas. Macam tu. Okey, ramai kadang-kadang orang confuse bila saya buat demo macam ni, dia fahamkan hujung lidah tu corner sentuh geraham. Bukan hujung lidah tu U-turn pergi touch geraham. Bukan. Hujung lidah kita straight, sekeping macam ni. Terus. Luruskan aja. Naikkan. Okey, saya buat gerak perlahan ni. Lidah kita dalam mulut. Naik. Ke atas. Kita tak boleh duduk pada kedudukan center dalam mulut. Dia kena menghimpit ke kanan. Ataupun ke kiri. Bergantung pada keselesaan kita. Bila sentuh kanan, akan sentuh tepi geraham kanan. Kalau sentuh kiri, akan sentuh tepi geraham kiri belah atas. Yang ni kena praktis lah. Barulah menghasilkan bunyi dha yang tebal dan boncit. Sebab dha tu bersifat tebal. Itbaq nama dia. Okey. Kalau kita tak ketepikan lidah kita dalam mulut, sentuh geraham, duduk di tengah-tengah, akan menghasilkan bunyi waladdo. Lidah kita akan, dha kita akan jadi dha yang nipis. Macam bunyi huruf dal. Waladdo. Waladdo salah dia. Waladdo. Dha. Okey, bunyi dia tebal, meninggi. Mulut lidah kita naik ke bahagian atas dalam mulut, sentuh geraham kanan ataupun geraham kiri. Okey, lidah tu sekeping je, jangan bengkok-bengkokkan dia. Sekeping sentuh ayun dia, sentuh geraham, lepas. Sentuh geraham kanan ataupun kiri, lepas. Dengan lembut saja. Okey, dengan lembut saja. Dia bukan huruf yang keras. Dia huruf yang gemuk, boncit, bunyinya tebal, tapi dia bukan huruf yang keras. Okey, dia bukan huruf yang keras. So, bila dha berbaris atas, dia akan menghasilkan bunyi dha, di, du. Boleh Bukannya do. Hati-hati. Bukannya do, di, du. Itu salah. Okey, sebab tepi lidah tak sentuh geraham. Bila sentuh geraham, dia akan menghasilkan bunyi yang lebih tebal, lebih gemuk. Dha, di, du. Okey. Bila huruf dha berbaris mati, dia akan menghayun sentuh geraham macam tu, menyentuh geraham, sentuh, lepas. Dalam keadaan yang lembut aja. Jangan dikeras-keraskan bunyi dha itu. Bila dikeraskan bunyi dha itulah biasanya akan berlaku sifat qalqalah pada dha, yang mana dha itu bukan huruf qalqalah sama sekali. Okey, kita refer pada muka surat 19 kita. Okey. Muka surat 19. Okey, contoh Okey, dha kalau berbaris atas, masih akan bunyi dha, baris bawah di, du. Okey, bila berbaris mati, dha, lidah kita naikkan ke posisi yang sama saya tunjukkan demo tadi. Sebab makhraj yang sama, dha berbaris hidup, atas bawah depan, dha, di, du, dengan dha berbaris mati, makhrajnya sama. Tempat parkingnya sama. Tempat sentuhannya sama. So, bila sebut dha, lidah kita naik ke posisi yang saya tunjukkan demo lidah. Dengan guna tapak tangan saya tadi. So, dha, dha, okey, boleh dengar bunyi dia Okey, saya selalu buat analogi boleh Dha ni kita boleh bayangkan dia ibarat satu cushion. Kalau rumah kita ada sofa, cushion yang tebal. Ibarat kita duduk atas cushion tu, dia absorb kita punya punggung kita kan dengan perlahan. Okey, macam tu. Cushion yang tebal. Itu ibaratnya huruf dha. Jangan kita mengeraskan bunyi huruf dha. Kalau kita keraskan, akan berlakulah kesalahan sifat yang natijahnya, resultnya akan menghasilkan bunyi lantunan ataupun bunyi qalqalah pada dha, yang mana banyak sangat berlaku dalam bacaan orang kita. Dia akan menghasilkan bunyi macam ni. Ad. Sebab apa jadi dha lantunan? Sebab kita keraskan huruf dha itu. Dha bukan huruf yang keras. Dia, saya bagi bayangkan, ibarat cushion tebal yang empuk. So kita duduk, boleh dengar bunyi bukannya bukan kita keras. Kalau kita keras, dia mudah melantun sebab kita keraskan. Ibarat kita baling bola pada dinding yang keras, bola lantun balik kan.
Cuba kita baling bola pada tilam yang lembut ataupun baling pada cushion. Bola tu tak melantun. Ibaratnya macam tu. Kita baling bola pada cushion, pada sofa, bola tu tak melantun. Sebab apa? Dia absorb. So ibarat huruf dha tu macam sofa ataupun ibarat macam huruf macam cushion. Okey. So dia akan menghasilkan bunyi yang lembut tapi dia gemuk, tebal. Okey, bukan sekali-kali kita bunyi. Biasanya dha, kesalahan yang sangat banyak berlaku ialah melantunkan bunyi dha bila berbaris mati ataupun mengkolkolahkan huruf dha bila berbaris mati menghasilkan bunyi fan. Salah sama sekali sebab dha bukannya huruf lantunan, bukannya huruf kolkolah. Okey, so kita hati lembutkan, cushionkan huruf dha itu. Boleh kita sama-sama cuba try. Fan. Boleh jelas bunyi fan. Saya ulang sekali lagi. Fan. Fan. Okey, boleh praktis Okey, kita pergi pada huruf ayat seterusnya sebelah. Kaidahum fi tadlilin. Bukannya sekali-kali kita baca dengan tadlilin. Maksudnya kita dah melantunkan, kita dah mengkolkolahkan huruf yang bukan huruf kolkolah. Kita memberikan sifat yang salah pada huruf yang salah. Okey, dia bukan huruf kolkolah, dia bukan huruf yang lantun. So dia huruf yang gemuk betul tapi dia huruf yang lembut, cushion. Tadlilin. Okey, saya ulang sekali lagi Kita boleh follow sama-sama baca di rumah. Kaidahum fi tadlilin. Saya ulang sekali lagi untuk kita follow. Boleh sekali lagi kita ulang. Kaidahum fi tadlilin. Okey, boleh follow Okey, alhamdulillah. Kalau ada soalan, saya mohon teruskan laju soalan di ruangan komen supaya saya boleh respon. Yang mana saya mampu untuk saya jelaskan insya-Allah. Kalau saya mampu. Okey, kita pergi pada huruf yang seterusnya. Ini pun huruf bagi saya huruf kontroversi juga, banyak berlaku kesalahan. Okey, huruf dha Huruf dha. Okey, kita tengok sikit huruf dha. Okey, kita ulang kaji sikit makhraj huruf dha. Huruf dha makhraj dia ialah hujung lidah. Okey. Keluar sikit daripada mulut, keluar sikit sangat, dia akan keluar macam ni. Ni gigi kita atas. Gigi kacip atas gigi kapak. Okey. Hujung lidah keluar sikit. Hujung lidah atas hujung lidah. Hujung lidah atas dia sentuh gigi kacip kita. Macam tu. Okey, nampak macam tu. Sikit, bukan tengah. Hujung lidah atas. Atas hujung lidah sikit saja sentuh gigi kacip kita, gigi kapak kita yang atas. Gigi kita bukan belakang gigi. Macam ni. Bukan belakang macam ni. Sikit saja. Bahagian gigi kita yang tajam ni, yang kita guna untuk gigit ni, untuk memotong ni, akan sentuh bahagian atas hujung lidah. Atas hujung lidah. Okey. Saya tunjuk lidah kita, hujung, atas hujung. Boleh nampak Boleh nampak jelas Okey. Itu makhraj bagi huruf dha. So ada 3 huruf yang mempunyai makhraj yang sama, rumah yang sama ataupun starting point yang sama. Huruf yang paling nipis saya panggil adik bongsu saya panggil lah. Sebab dia huruf yang paling nipis ialah huruf tha. Macam mangkuk ada 3 titik Macam huruf ta tu tapi ada 3 titik. Tu yang pertama, yang paling nipis, makhraj yang sama, rumah yang sama. Starting point yang sama. Tha, okey, huruf yang pertama paling nipis. Huruf yang kedua saya panggil huruf abangah sebab dia tebal sikit, iaitu huruf, bukan huruf zai Zai tu panjang, ni yang pendek tu. Huruf dha. Dalam surah Fatihah ada siratal ladzina. Ada ramai orang baca siratal lazi salah lazi. Huruf dha zi zu. Okey, tadi tha fi thu. Kemudian dha zi zu. Satu rumah, satu makhraj. Sama, starting point yang sama. Nak sebut, letak parking dulu lidah kita kat situ. Tha, fi, thu. Dha, zi, zu. Okey? Kemudian, yang huruf yang kita nak baca kejap lagi ni, iaitu huruf dha, zi, zu. Pun starting point, makhraj, rumah yang sama juga. Ramai di kalangan kita, orang kita, membunyikan huruf dha dengan huruf za.
zo, zi, zu. Itu bunyi yang salah sama sekali sebab kita dah masuk rumah orang lain. Kata istilah guru saya, dah masuk rumah orang lain. Bila kita membaca bunyi huruf zo, zi, zu, hujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Hujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Baru keluar bunyi zo, zi, zu. Yang mana itu adalah bunyi yang salah bagi huruf zo. Sebab makhrajnya salah. Huruf zo, makhrajnya macam tadi saya tunjuk demo tadi. Zo, zi, zu. Bukannya zo, zi, zu. Okay, jelas So, bila dia berbaris mati, makhrajnya juga sama. Macam yang saya sebut semalam. Semua huruf hijaiyah, makhrajnya kekal tidak akan berubah. Kata guru saya sampai hari kiamat. Tak akan ubah makhraj dia, rumah dia. Kat situ lah. Sama ada dia berbaris hidup, baris atas, bawah, depan. Ataupun berbaris mati, makhraj kekal di tempat yang sama. Okey, kita kena pegang tu. Okey, so bila zo baris mati pun, dia akan pergi kat situ juga. Contoh, A dengan zo. A dengan zo, huruf A, hamzah bagi atas. Kemudian huruf zo mati. A, zo jadi az. Nampak lidah saya naik Az. Yazharu. Bukannya az. Bukannya yazharu. Nampak perbezaan bunyi. Itu bunyi yang salah. Sebab apa hasil bunyi, keluar bunyi salah? Sebab kita menyentuh ataupun kita keluarkan bunyi daripada rumah yang salah. Makhraj yang salah. Ujung lidah kita sentuh belakang gigi bawah. Masihkan bunyi yang salah. Sebab situ rumah bagi huruf sin, zai dengan sod saja. Kita dah pergi masuk rumah orang dah. Memang salah, kena halau lah. Kan? So, rumah bagi huruf zo kat situ yang saya sebutkan, saya tunjuk demo tadi. Situ. Zo, zi, zu. Bila mati, berbaris mati, az, yazharu. Nampak Dia tak ada bunyi desir. Kalau kita parking salah tempat, lidah kita belakang gigi bawah, bunyi zo, zi, zu, yazharu. Okey? Azlama. Kan ada bunyi desir. Sebab apa bunyi desir? Sebab kita dah masuk rumah sin, rumah zai, rumah sod. Itu rumah-rumah huruf-huruf yang ada desir. Okey, boleh jelas Ini saya nak highlight lebih. Sebab terlalu banyak yang amat kesalahan berlaku pada kaedah membunyikan huruf zo. Sama ada hidup, berbaris hidup ataupun berbaris mati. Okey? So, jelas Okey, kita terus ke muka surat 14. Maaf ambil masa panjang sikit malam ni. Saya cuba lajukan sikit. Okey. Okey. So, A dengan zo. A, zo, az. Hati-hati, bukannya az. Jangan sekali-kali membunyikan dengan bunyi az. Kerana itu adalah bunyi yang salah bagi huruf zo. Kenapa terasa bunyi yang salah? Kerana kita keluarkan bunyi daripada makhraj ataupun rumah yang salah. Okey? Az. Okey? Boleh A, zo, az. Okey. Ini pun hati-hati. Kadang-kadang ada yang mengkol-kolahkan juga. Az. Az. Yazharu. Hati-hati. Ada yang mengkol-kolahkan. Ada yang mendesirkan. Berlaku desir kalau dia pergi masuk rumah sin. Yazharu. Bunyi desir lah. Tapi kalau makhraj betul, tak akan keluar bunyi desir. Okey, jelas A, zo, az. Yazharu. Bezakan bunyi bunyi yang betul, yazharu. Bunyi yang salah, yazharu ataupun yazharu ataupun yazharu. Itu semua bunyi yang salah. Yazharu salah, yazharu pun salah, yazharu pun salah. Yang betul yazharu. Yazharu. Okey, jelas Boleh follow Okey. Kita jelas bang, alhamdulillah, terima kasih. Bunyi macam sama tapi salah makhraj. Bunyi macam sama yang mana tuan Tuan Ahmad Sufian, Cik Ahmad Sufian. Huruf zo bunyi macam sama. Terima kasih Tuan Zul. Jelas Cik Ahmad Sufian, bunyi sama tu yang mana Boleh komen sikit. Bunyi macam sama tapi salah makhraj. Kalau salah makhraj memang bunyi berbeza, takkan keluar bunyi yang sama. Saya bagi contoh tadi saya buat ujung lidah sentuh belakang gigi bawah. Yazharu. Itu sebab ujung lidah sentuh belakang gigi bawah, makhrajnya salah. Kalau makhraj yang betul seperti mana yang saya tunjukkan demo tadi, yazharu. Dia tak ada bunyi z, tak ada bunyi desir. Yang salah yazharu, yang betul yazharu. Yazharu, bukannya yazharu. Okey. Harap dapat
jelas perbezaan bunyi. Okey, saya sambung bacaan. Okey, sekali lagi kita try. Yadharu, yadharu, azlama alaihim qamu. Sekali lagi. Azlama, azza, bukan azza, bukan a dengan za, bukan tapi azlama, azlama. Okey, perhatikan bunyi dia. Yang betul azlama, yang salah azlama. Azlama itu bunyi yang salah. Sebab makhrajnya salah. Okey, sebab parking lidah pada gigi bawah. Kalau parking lidah dekat gigi bawah, memang bunyi salah. Menghasilkan bunyi yang salah sebab kita dah masuk makhraj huruf lain kat situ. Huruf za bukan parking dia kat gigi bawah, bukan pada belakang gigi bawah. Okey. So saya bunyikan sekali lagi. A dengan za, azlama. Azlama. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Boleh Okey, kalau okey, saya pergi pada huruf berikutnya. Okey, huruf Ra. Teruskan. Okey, saya teruskan. Okey, huruf Ra. Okey, huruf Ra saya tunjuk sikit ulang kaji. Huruf Ra kat mana keluar? Keluar daripada leher. Ingat lagi saya cerita, leher kita ni macam ibarat rumah flat. Ada huruf yang keluar daripada ground floor, tingkat paling bawah. Tingkat tengah, first floor. Tingkat 2, second floor. Ada 3 tingkat lah. Ground floor, first floor, second floor. Huruf Ghain, Ra dia keluar daripada kawasan ni, pangkal leher ni. Dekat anak tekak. Okey, dia bunyi keluar dalam tekak kita leher, tapi dia duduk kat border antara leher dengan anak tekak kita tu. Kat situ, dia duduk kat situ. Huruf Ra. Okey, sebab tu bunyi dia keluar kat sini, bukan bunyi Ra. Nampak Bukannya Ra, Ri, Ru, tapi Ra, Ri, Ru. Fokus bunyi kat dalam, bukan fokus bunyi kat depan. Bukannya Ra, Ri, Ru, tapi Ra, Ri, Ru. Makhrajnya di sini. Tak perlu nak muncul-munculkan bibir sebab leher kita, pangkal leher kita yang bekerja keluarkan bunyi Ra, bukannya mulut kita Okey. So bila huruf Ra berbaris mati, makhrajnya juga di tempat yang sama kat sini juga. Contoh A dengan Ra, ar. Okey, kat sini. Ar. Bukannya bukan kat situ, kat sini. Fokus kat dalam ni bunyi dia. Pangkal leher kita yang bekerja mengeluarkan bunyi Ra. Ra, Ri, Ru, ar. Okey? Okey, kesalahan yang biasa berlaku pada huruf Ra ialah banyak berlaku ni. Ada berapa kesalahan pada huruf Ra? Saya rasa 3 kesalahan. Okey? Yang pertama, kesalahan yang biasa, mengkolkolahkan bunyi Ra juga bila berbaris mati. Ar, yar, ghairil maghdu. Ghairil, surah Fatihah ghairil maghdu. Itu kesalahan yang pertama, mengkolkolah. Ini kesalahan yang common berlaku. Biasa berlaku. Dan biasa berlaku pada banyak huruf pun. Dia mengkolkolahkan. Huruf Dha, Ghain pun ada juga berlaku kadang-kadang. Walaupun tak sebanyak huruf Dha. Huruf Dha paling banyak berlaku kolkolah. Okey, Ghain pun ada. Tapi kadang-kadang. Jarang-jarang. Tapi ada berlaku juga. So kita hati-hati. Mar, yar, ar. Tak ada. Yur. Okey, tak ada kolkolah. Itu bunyi yang salah, kolkolah. Yang kedua, kita mengeraskan bunyi Ghain. Ghain tak bunyi keras. Okey. Dia bunyi bereko sikit. Dalam bahasa kita kata bahasa mudah lah. Dia ada bunyi bereko sikit. Bukannya ghairil maghdu. Ambil saya contoh lain. Maghfiratun. Ataupun yugni. Okey, bukannya yugni. Maghfiratun. Maghdu. Dia ada bunyi bereko sikit. Maghdu. Yugni. Maghfi. Nampak tak? Tapi bukannya yur. Okey, tapi maghfiratun. Ada bunyi r sikit yurni. Okey, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga ialah tidak mengekokan bunyi itu. Mengeraskan maghdu, yurni. Okey, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat sama juga macam kesalahan huruf kha semalam, kita melebarkan bunyi dia. So dia akan bunyi macam ni. Yur. Kalau kita bunyi yur, mar, maksudnya Ghain bagi atas bunyi dia ra. Ra, mar. Ra, yur. Ra, ar. Nampak persamaan bunyi? Kalau kita bunyikan dengan bunyi ghairil mar. Maksudnya ra bagi atas bunyi dia ra. Ra, mar.
Okey, ataupun maghfiratun ataupun yughni. Bunyinya nipis. Bunyinya senyum, bukan bunyi senyum, bunyi nipis bunyi macam bunyi ra. Okey, itu kesalahan yang ketiga. So bunyinya macam mana? Sedikit bulat pada dalam, bukan pada bibir, pada dalam. Aku cakap ghairil maghdu, bukannya ghairil bukannya tapi maghdu. Fokus kat dalam je. Maghdu. Ghairil maghdu. Okey, fokus kat dalam bukannya tapi bezakan bunyi dia. Bukannya Boleh maghdu. Itu kesalahan yang ketiga. Ada berapa Okey, saya rasa 3 je kot. Okey, 3 kesalahan pada huruf ghain mati. Hati-hati. Yang pertama, qalqalah, tak ada qalqalah. Yang kedua, bunyi keras, maghdu, yughni. Okey, maghfiratun, okey. Dia ada bunyi berekor sikit. Yang ketiganya, bukan bunyi macam bunyi ra, bunyi lebar. Ra, tapi bulat. Ra, okey? Boleh Okey. Jelas maksud saya? Saya harap jelas kalau ada kekeliruan tak jelas pada penerangan saya, minta tolong komen saya boleh cuba jelaskan kekeliruan tu lah. Okey, supaya objektif kita boleh membunyikan huruf hijaiyah setepat yang boleh. Okey, itu objektif dia. Okey, sebab tuntutan membaca Al-Quran dengan tepat dan betul mengikut hak-hak huruf itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Hati-hati Okey, kita sambung. A dengan ra, bukannya bukan ataupun bukan bukan ataupun ataupun itu 3 kesalahan. Bukannya qalqalah ataupun bunyi lebar ataupun bunyi keras pendek kontut maghfiratun. Okey, dia punya berekor sikit dan bulat. Maghfiratun. Jelas sangat. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Tuan pula. Puan Rosyada. Saya nampak nama orang lain tadi. Okey, terima kasih banyak. Okey, kita sambung La yusminu wa la yughni. Bukannya yugha ataupun bukannya yughni. Yughni pun salah. Bunyi ghain tu keras. Yughni. Ghain tu dia kena ada bunyi berekor sikit. Sebab apa? Sebab sifat bagi huruf ghain adalah sifat rakhawah. Kadang-kadang orang tanya, ada juga orang tanya saya, kenapa nak sampai bunyi berekor? Ada sifat ekor ke? Bukan sifat ekor. Itu ekor tu saya nak mudahkan pemahaman lah. Sebenarnya ghain tu bersifat rakhawah. Rakhawah ni adalah lepas suara. Kita tak menahan bunyi suara tu. Lepaskan bunyi suara dia. Yughni. Maksudnya ibaratnya kalau kereta kita break tak makan masih lagi jalan tayar tu. Ibarat macam tu lah. Yughni. Merakhawahkan sifat dia. Tu sifat rakhawah. Okey. Okey, yughni dan bulat. Bukan tapi yughni. Boleh Kita ulang sekali lagi. La yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Okey, sekali lagi. Quran naikkan ke atas. Macam mana tu? Syirah macam ni ke? Okey ke Syirah macam tu? Macam tu ke? Okey ke Syirah? La yusminu wa la yughni. Yughni. Boleh La yusminu wa la yughni. Okey? Okey, kita pergi pada huruf berikutnya, huruf Fa. Huruf Fa ni tak ada isu. Huruf Fa ni bunyi macam bunyi huruf F. Af. Okey, makhrajnya kat mana? Gigi atas sentuh bibir bawah. Okey, Fa, Fi, Fu. Ada hembusan nafas yang keluar. Ni huruf lembut je. Huruf ni huruf lembut. Sebut dia dengan lembut, lepas, tak perlu nak tekan-tekan makhraj. Lepaskan suara, lepaskan nafas. Fa, Fi, Fu, Af, F. Okey, huruf ni simple aja, tak ada isu. Huruf ni tak ada isu, so kita boleh laju sikit. Okey. Af. Ada hembusan nafas yang keluar. Okey. Afidatun. Tun, bukannya tun. Okey. Afidatun. Syairah. Okey, terima kasih. Okey. Afidatun. La ya'uduhu hifdhuhuma. Okey. Hif. Okey. Hi dengan fa. Hif.
la yauduhu hifdhuhuma. Okey, kita pergi pada huruf berikutnya, huruf ha. Okey, ni pun biasa tak ada masalah. Yang di isu semalam, huruf ha pedas. Ini huruf ha ni macam bunyi huruf H lah. Okey, a dengan ha. Okey, huruf H ni sikit je kita tunjuk kat mana keluar dia. Dia keluar pada kawasan leher ground floor, bahagian leher paling bawah sekali kat biji alkom kita ni. Ha, hi, hu, ah, tah, yah, ihdina. Sini kawasan leher yang paling bawah sekali. Itu makhraj bagi huruf ha. Okey, huruf ha ni tak ada isu sangat. Okey, boleh a dengan ha. Okey, ketan sebelahnya ahlika. Boleh ahlika. Okey, sambung. Wa a dengan ha. Wa dihim. Dihim bukan dihim. Bukan dihim. Kami baca dihim. Wa ahdihim ra'una. Sekali lagi Wa ahdihim ra'una. Okey, boleh Okey, huruf yang terakhir malam ni, huruf lam. Huruf lam pun tak ada isu sangat. Ada sikit isu, tak banyak lah. Iaitu dia bersamaan dengan bunyi huruf L lah al. Okey. Dua je kesalahan yang biasa berlaku dengan huruf lam ni. Yang pertama, dibaca macam ni. Alqa. Bukan baca dengan alqa tapi al. Saya bunyikan dia dengan bacaan gerak perlahan, slow motion. Alqa. Bukannya alqa. Bukannya fa'alhamaha. Dengar elok-elok perhatikan Bukannya dibaca dengan fa'alhamaha. Tapinya yang betul fa'alhamaha. Perhatikan bunyi dia. Alqa. Bunyi l sikit. Alqa. Fa'al. Dia bunyi l sikit. Fa'al. Bukannya alqa. Fa'alhamaha. Kita dah menyanggahi dah, meninggalkan sifat huruf bagi lam tu. Dia ada bunyi l. Alqa. Fa'al. Itu kesalahan yang pertama yang biasa berlaku. Kesalahan yang kedua pun ada juga tapi sangat jarang lah. Tapi saya sebut juga untuk kita sama-sama hati-hati, iaitu mengkolkolahkan. Ada juga alqa. Fa'alhamaha. Fa'al. Dalam surah Fatihah ayat kedua. Okey, alhamdulillahi rabbil ke atas lagi. Okey Okey sudah Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati. Okey, hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan pun, kita terleka syok baca, kadang-kadang terle. Rabbil alamin. Alqa. Fa'al. Hati-hati. Ini dua kesalahan yang biasa berlaku pada huruf lam mati. Okey, qalqalah fa'al dengan bacaan laju dan keras tadi. Alqa. Fa'alhamaha. Itu kesalahan yang kedua. Okey, so bunyikan dia fa'alhamaha. Okey, kita baca sama-sama. Alqa. Fa'alhamaha fujuraha. Banyak juga yang mengkolkolahkan lam mati. Memang banyak juga banyak. Adalah. Banyak dalam Fatihah tu yang bahaya tu. Dalam Fatihah dalam solat kan. Hati-hati. Fa'al. Okey, jangan baca dengan dua kesalahan tadi. Fa'alhamaha salah ataupun fa'alhamaha. Itu yang biasa berlaku dalam surah Fatihah, dibaca macam ni tu. Alhamdulillah. Tak kenalah tu. Dia kena alhamdulillahi rabbil alamin. Bukannya rabbil alamin. Nampak Bukannya baca alhamdulillahi rabbil alamin bil alamin, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Tu lam mati. Hati-hati fa'al. Saya highlight lebih sikit sebab ni nampak simple tapi biasa juga berlaku kesalahan. Terutama sekali kita nak elakkan kesalahan berlaku dalam bacaan Fatihah dalam solat lah. Fa'alhamaha fujuraha. Okey, boleh Alhamdulillah, kita tamat setakat ini dulu untuk malam ini. Okey, satu page pun dah hampir sejam Allah minta maaf banyak-banyak. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, malam ni kita berakhir di muka surat 19. Esok insya-Allah waktu yang sama kita jumpa lagi. Kita akan sambung bacaan
Esok kita akan jumpa di kelas ataupun di pertemuan kali yang ke-27. Kita akan sambung lagi bacaan kita masih lagi di Iqra 4. Okey. Muka surat esok kita akan sambung di muka surat 20 insya-Allah. Okey. Esok kita akan sambung bacaan di muka surat 20. So apa yang menariknya di muka surat 20 ni, okey saya tunjuk sikit, ialah kita akan ulang kaji balik beberapa huruf mati yang kita dah bunyikan sebelum ni. Sebelum ni kita dah bunyikan huruf waw mati sebelum dia baris atas, ya mati sebelum dia baris atas. Okey. Kemudian kita bunyikan macam mana bunyi qalqalah. Allahu akbar, silap. Bagaimana membunyikan huruf nun dan mim mati dari makhraj dan sifat huruf yang betul. Okey. Kita akan ulang kaji esok. Kemudian kita bunyikan juga huruf qalqalah. Kemudian huruf-huruf yang balance yang semalam dan juga malam ni kita akan bunyi. So muka surat 20 esok ni kita akan membaca kombinasi bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris mati. Okey, pada muka surat 20. Muka surat 21 adalah topik yang terakhir untuk Iqra 4. Ini ada lagi beberapa huruf yang kita tak bunyi, yang ada orang kata apa? Yang biasa berlaku kesalahan bunyi, yang ramai di kalangan kita membunyikan dengan bunyi yang hampir sama. Ini pada muka surat 21. Ini topik yang terakhir untuk Iqra 4. Okey, kemudian daripada lepas topik ni, daripada page 22 sampai habis, kita akan buat latih to be aja. Untuk kita praktis supaya akhirnya nanti kita boleh membunyikan semua huruf sakinah keluar daripada makhraj yang betul, syarat yang pertama. Yang kedua, juga sifat huruf yang betul. Kita tak nak makhraj huruf betul tapi sifat huruf salah. Huruf tu bukan huruf qalqalah, kita qalqalahkan. Huruf tu tak ada keluar hembusan nafas, kita hembuskan nafas keluar. Contoh kan? Contoh. Okey. Makhraj huruf betul, kita baru betul 50 markah. Saya sebut semalam kan. Sifat huruf betul, kita betul lagi 50 markah. So akan menghasilkan 100 markah bacaan dengan hak-hak huruf itu. Okey, insya-Allah. So esok kita akan bertemu lagi waktu yang sama insya-Allah. Kita akan jumpa esok, kita akan sambung bacaan di muka surat 20 ni Kita akan sambung pada bacaan malam esok. Kita akan buat ulang kaji. Kita akan bunyikan banyak huruf-huruf sakinah yang kita dah pelajari setakat ni. Insya-Allah kita akan sambung malam esok muka surat 20 pada pertemuan kali yang ke-27 malam esok insya-Allah. Okey. So setakat itu saja pertemuan kita pada malam ni. Saya sekali lagi mohon berjuta-juta kemaafan banyak. Lewat sangat ni. Tapi nak buat macam mana kan, topik ni memang ambil masa panjang sikit. Sebab saya highlight kesalahan dan juga kesilapan yang biasa berlaku dalam membunyikan huruf-huruf sakinah. Sebab apa? Terlalu, sebab tu saya pernah sebut dulu kan, masa Iqra 3 saya sebut. Kalau boleh Iqra 4 nanti, kalau boleh jangan miss kelas kalau boleh. Tapi kalau tak boleh juga, cuba usaha untuk tonton balik rakaman. Sebab apa? Sebab begitu banyak, yang amat banyak. Macam saya pernah sebut dulu, 10 orang yang saya jumpa, 11 orang akan buat kesalahan itu. Orang ke-11 tu termasuk saya lah. Nak cerita ramainya. Yelah, saya jumpa pun tak ramai orang lah kan. Saya jumpa pun tak ramai orang. Tapi nak cerita 10 orang yang saya jumpa, 11 orang buat salah, termasuk saya sendiri lah dulu. Kita pun dulu buat salah juga kan. Sampailah kita belajar, dah improve, berlatih, sampai improve. Saya kongsikan balik pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Okay? Sebab apa? Sebab dia melibatkan tajwid. Dan ia merupakan tuntutan fardu ain bila kita membaca Al-Quran. Bukan tuntutan fardu kifayah. Sebab tu saya selalu tekan begitu apa panggil, ulang bagi penekanan yang begitu yang begitu berat sekali. Sebab dia melibatkan kaedah membaca huruf hijaiyah. Sebab bila kita menyebut huruf itu, makhraj salah, sifat salah, apa benda yang akan salah? Nanti dalam Iqra 5 dan 6 kita akan belajar bacaan dengung, bacaan mat yang panjang 4, 5, 6 harakat, semuanya akan jadi salah. Bila sebutan huruf itu salah, jangan nak cerita pasal topik dengung, mim mati, nun mati, ifa hakiki, nanti bab-bab dengung semuanya akan salah sama sekali apabila asas sebutan huruf hijaiyah itu sendiri salah. Okey, sebab tu saya begitu menitik beratkan kaedah menyebut huruf hijaiyah memenuhi kriteria makhraj huruf dan juga sifat huruf. Dan benda ni memang kena melibatkan latihan sampai kita boleh menyebut huruf tu keluar daripada makhraj yang betul dengan sifat huruf yang tepat. Okey, insya-Allah kita sama-sama berlatih sampai kita boleh biasakan yang betul, betulkan yang biasa insya-Allah. Kita berjumpa malam esok pada pertemuan yang ke-27 menyambung bacaan di muka surat 20. Sekali lagi saya mohon maaf banyak-banyak atas kesilapan, kekurangan, ambil masa tuan-tuan yang begitu banyak, dan saya ucapkan jutaan banyak-banyak terima kasih. Malam ni pun saya nampak kehadiran kita lebih ramai daripada biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas kesudian menghadiri majlis ilmu kita. Saya ucapkan jutaan terima kasih, dan saya mengharapkan agar tuan-tuan boleh terus bersama-sama dengan kita pada malam ni dan malam-malam seterusnya.
bagi yang first time datang, boleh tengok balik rakaman kita. Bermula daripada bacaan kita yang pertama dulu, melibatkan makhraj huruf, daripada Iqra 1, 2, 3 semua boleh tengok rakaman. Sama ada boleh tengok rakaman di Facebook kita ni, Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran, ataupun lebih senang pergi ke YouTube saya, type aja Hasli, Hasli Ismail. Kat situ saya dah susun ikut page. Okay, boleh follow page by page bacaan kita, insyaAllah. Okay, kita berjumpa malam esok. Sekali lagi saya pohon jutaan kemaafan dan saya ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian kelapangan masa tuan-tuan malam ni. Kita berjumpa lagi malam esok, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.